Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, kita akan teruskan sambungan bagi aspek 2.0. Ya. Baik, untuk bahagian yang kedua, okey. Saya akan teruskan dengan penerangan berkaitan dengan bahan rujukan. Okey, yang melibatkan satu, alam semula jadi, dan bahagian yang kedua adalah bentuk asas geometri. Okey, baik, sebelum tu kita lihat sedikit maklumat berkaitan dengan apa yang perlu kita sediakan. Baik, untuk bahan rujukan, okey, ada dua bahan yang kita boleh gunakan sebagai bahan rujukan, iaitu satu, alam semula jadi, dan yang keduanya adalah bentuk asas geometri. Jadi untuk perhatian guru-guru dan murid-murid, untuk aspek 2.1 ni kita memerlukan sekurang-kurangnya dua rupa bentuk yang dijana lah. Ya, pengumpulan maklumat tu mesti ke arah dua pendekatan. Sama ada kita nak buat alam semula jadi bagi kedua-duanya untuk pengumpulan maklumat kita, atau kita nak buat dua-duanya adalah bentuk asas geometri, atau kita boleh buat satu alam semula jadi, satu bentuk asas geometri. Terpulanglah. Ya, sebab yang bahagian pertama kita dah buat juga untuk bahan reka ciptaan sedia ada. Rujukan untuk reka ciptaan sedia ada. Jadi mana-manalah kombinasi yang mana murid boleh buat, terpulang kepada murid. Ya, tidak ada ketetapan berapa bilangannya. Yang penting, maklumat yang diperolehi dalam 2.1 ini mesti diteruskan atau dikaitkan dalam bahagian ataupun aspek 3.0 nanti. Okey, untuk alam semula jadi, okey, tajuk yang saya tuliskan di sini adalah tajuk yang perlu kita letakkan dalam satu muka surat untuk memudahkan nanti pentaksir menilai. Ya, okey. Untuk alam semula jadi, kita hanya perlukan satu A3 untuk memuatkan 2.1 dan 2.2. Okey, manakala untuk bentuk asas geometri, kita memerlukan dua helaian yang berbeza bagi 2.1 dan 2.2. Boleh? Okey, teruskan. Okey, sekarang kita teruskan dengan bahan rujukan alam semula jadi. Okey, ini contoh yang pertama. Okey, ini yang saya maksudkan, dua tajuk yang ditulis atas helaian yang sama. Okey, alam semula jadi merujuk kepada semua, dia boleh jadi buah-buahan, boleh jadi haiwan, serangga, as long as dia dalam alam semula jadi, tapi tidak boleh menggunakan konkrit yang telah dibina, contohnya buatan manusia. Itu bukannya merujuk kepada alam semula jadi. Boleh? Okey, contohnya kita tengok yang contoh yang pertama. Okey, kita ambil satu buah timun, dibelah dua dan di bahagian dalamnya dibuang. Okey, so rupa bentuk yang terhasil nanti akan digantikan di bahagian dalam ni dengan aluminium. Okey, so idea bentuk U ini, okey, kemudian diubah lagi kepada dindingnya ditebuk, ya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan analisis bahan? Okey, pada lakaran yang terakhir perlu dianalisis daripada dua aspek. Sama ada nak menganalisis dari aspek elemen ataupun prinsip reka bentuk. Okey, minimalnya mesti ada satu, sekurang-kurangnya satu analisis yang perlu dibuat. Okey, contohnya kita ambil elemen ruang. Okey, dalam elemen ruang bahagian dalam, okey, yang kita telah tebuk tadi tu atau kita buang, bahagian, kalau tulis bahagian dalam sahaja, yang tu tidaklah melengkapkan markah untuk 4. Jadi kita bagi penerangan sikit spesifik, okey, untuk menapis sisa dalam longkang. Okey, dan prinsip imbangan yang contoh yang kedua, bahagian rata. Kenapa rata? Supaya ia lebih stabil. Jadi kita ada dia punya penerangan secara lebih spesifik untuk mendapatkan markah penuh. Boleh? Okey, kemudian kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, dalam contoh yang kedua masih juga merujuk kepada alam semula jadi. Okey, kita ambil buah ceri. Okey, kalau kita rujuk balik macam tadi,
rupa bentuknya tidak berubah sehinggalah kepada lakaran yang terakhir. Itulah yang kita nak dari segi perkembangan lakaran itu. Ya, maksudnya kita masih merujuk kepada bentuk yang sama, cuma mungkin bahan yang kita akan gunakan berbeza. Okey, kita ambil buah cherry, okey, dibelah dua. Okey, masih lagi ada tangkainya, masih lagi mengekalkan bentuk yang asal, cuma kita ubahkan dari segi bahan, mungkin nak tebalkan, nak nipiskan dan sebagainya lah. Dan yang terakhir, jangan lupa analisis dari aspek elemen ataupun dari aspek prinsip reka bentuk. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang ketiga pula. Okey, yang ini kita menggunakan haiwan. Okey, contoh penguin. Bentuk badan penguin ini kita kekalkan, cuma kita ubah sedikit dari segi kecil, besar dan sebagainya, tapi masih lagi mengekalkan bentuk penguin yang asal. Ya. Okey, so nampak kita masih mengekalkan bentuk yang asal. Dan yang terakhir kita akan analisis dari aspek elemen ataupun prinsip reka bentuk. Okey, jelas. Okey, itu adalah antara contoh-contoh alam semula jadi. Bahan rujukan yang merujuk kepada alam semula jadi. Okey, kita akan teruskan dengan merujuk kepada bentuk asas geometri. Okey, dalam bentuk asas geometri, kita memerlukan dua helaian yang berbeza dari segi tajuk 2.1 dan 2.2. Ya, so ingat tadi. Okey, dalam 2.1 berkaitan dengan pengumpulan maklumat bahan rujukan. So, bahan yang dirujuk adalah bentuk geometri. So, ini adalah bentuk-bentuk geometri. Jadi, ingat, bentuk-bentuk yang dilukis ini mesti digunakan bagi perkembangan lakaran yang seterusnya. Jadi mungkinlah dia mungkin ada lebih daripada 5 gambar. Jadi terpulang kepada murid lah, ya, bentuk apa yang nak digabungkan. Jadi bentuk geometri itu mesti wujud dalam aspek ini. Okey, setelah dilukis bentuk-bentuk geometri ini, ya, kita akan gabungkan bentuk-bentuk itu menjadi satu bentuk, ya, yang kita akan kembangkan pula lakarannya untuk menjadi rupa bentuk yang terakhir. Okey, contoh dia yang ini. Okey, dia ada cuboid dan dia ada piramid. Yang ini pun ada lagi cuboid yang digabungkan. Jadi setiap bentuk yang kita nak gabungkan, sekurang-kurangnya kita gabungkan 3 bentuk geometri untuk menghasilkan satu bentuk baru. Okey, so yang ni silinder dan ini cone. Ya, dan sebagainya. So selepas digabungkan, kita akan pilih. Okey, contoh pilihannya yang ini. Okey, saya pilih 2 lah. Contoh, ya, sebab saya nak nampakkan dari segi perkembangan lakaran nanti. Okey, ini adalah bentuk yang dipilih. Okey, so bulatkan supaya mudah untuk pentaksir melihat, ya, susulan daripada apa yang kita nak buat. Okey, selepas kita pilih bentuk-bentuk itu, okey, kita akan masukkan dalam 2.2. Yang tadi tu kedua-duanya adalah dalam 2.1. Okey, dalam 2.2 bermulalah lakaran di sini. Okey, so lakaran itu mestilah menjurus kepada bentuk yang kita nak guna yang terakhir. Ini yang terakhir yang akan kita gunakan. Okey, maaf. Okey. So sekarang ni daripada bentuk yang pertama yang kita pilih ni tadi, okey, kita akan kembangkan lagi sehinggalah kepada bentuk yang terakhir ni. Ya. So dalam bentuk yang terakhir kita perlu analisis dari aspek prinsip ataupun elemen. Macam tadi, sama je. Okey, nampak tak bentuk dia dah berbeza kan? Jadi bentuk ni lah yang akan dibawa ke dalam 3.0 tu nanti. Boleh? Okey, kemudian kita pergi kepada perkembangan bentuk yang kedua pula. Okey.
Sama juga kita akan kembangkan sehinggalah kepada satu bentuk yang terakhir di mana ia merujuk kepada analisis prinsip ataupun elemen. Ya. Jadi setiap lakaran yang terakhir ini akan dibawa ke dalam aspek 3.0 untuk dijana. Okey. Itu adalah bentuk dari aspek bentuk asas geometri. Boleh? Okey. So saya harap daripada aspek 2.0 ini sekurang-kurangnya saya membantu gurulah bagaimana untuk menyediakan maklumat-maklumat penting kepada murid, ya. Sekurang-kurangnya dapat membantulah dalam menyediakan aspek 2.0 ini dengan lebih licin dan lebih jelaslah apa yang perlu ada supaya tidak mengurangkan markah folio murid. Sekian, terima kasih.